Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nick Din, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Hari ini saya nak sebut tiga cukai yang disebut di dalam Belanjawan 2024 oleh Menteri Kewangan tadi. Saya nak ulas berkenaan dengan tiga cukai ini kerana saya rasa ini mungkin akan memberi kesan kepada kita sebagai usahawan. Yang pertamanya ialah menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%. Jadi ini maknanya pelanggan kita akan membayar cukai yang lebih sekiranya termasuk dalam skop cukai berkenaan. Cuma ada pengecualian lah. Jadi Menteri Keuangan telah mengumumkan bahawa sektor perkhidmatan seperti makanan, minuman dan telekomunikasi tidak ada kenaikan cukai, maknanya kekal pada 6% seperti yang ada sekarang. Cuma ada juga sektor-sektor industri baru yang dikenakan cukai, iaitu perkhidmatan logistik, pembrokeran dan juga karaoke. Jadi dinaikkan daripada 6 kepada 8%, diperluaskan skop kepada beberapa sektor ekonomi baru dan kepada sektor ekonomi yang memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat seperti makanan, minuman dan telekomunikasi. Ianya kekal pada 6% seperti yang dikutip sekarang ini. Jadi ini satu perkara yang saya rasa mungkin terkena kepada ramai juga pengusaha, terutamanya yang berada dalam sektor perkhidmatan. Yang kedua ialah tentang cukai keuntungan modal. Cukai ini telah diumumkan pada masa pengumuman bajet tahun 2023, cuma pada kali ini ianya telah diumumkan secara rasmi dan ianya melibatkan saham-saham syarikat yang tidak tersenarai. Jadi cukai yang dikenakan ialah 10% ke atas keuntungan modal yang didapati daripada penjualan saham. Ini mungkin memerlukan penjelasan lanjut kerana nak mengira keuntungan ni bukannya senangnya, walaupun pada teorinya kita jual beli saham pada jumlah yang sanggup dibayar oleh pembeli ataupun yang sanggup dijual oleh penjual yang dipanggil arm's length. Tetapi apabila ada cukai 10% ni mungkin biasalah ada orang yang mungkin cuba menjual pada harga yang lebih rendah supaya cukainya kurang, tetapi dia dapatkan balik keuntungan dalam bentuk yang lain. Ini satu perkara yang mungkin berlaku apabila mana-mana transaksi dikenakan cukai. Dan juga biasanya kalau di luar negara, dia mungkin ada indeks dari segi keuntungan. Maknanya kalau kita ada syarikat dan kita beli saham 10 tahun yang lalu, apabila kita jual sekarang, katakanlah untungnya RM100,000, mungkin diadakan juga indeks inflasi. Maknanya mungkin kalau diambil kira inflasi, keuntungan kita mungkin hanya RM80,000 saja. Jadi ini kita kena tunggu akta yang lebih terperinci. Dan dalam pengumuman tadi juga diumumkan bahawa mungkin ada pengecualian kepada syarikat-syarikat yang nak disenaraikan, kepada jual beli saham di dalam penstrukturan kumpulan syarikat, dan juga mungkin syarikat-syarikat yang mana ada modal teroka. Kerana mungkin modal teroka ni salah satu apa yang mereka nak dapatkan ialah keuntungan modal. Jadi jika ada cukai, mungkin ada pengecualian yang mungkin diberikan oleh kerajaan. Dan yang ketiga ialah tentang cukai barangan bernilai tinggi ataupun luxury tax. Ini akan dikenakan pada kadar 5 hingga 10% kepada barang-barang seperti barang kemas, jam yang bernilai tinggi dan sebagainya. Cuma tadi Menteri Keuangan juga mengumumkan bahawa
pengecualian akan diberikan kepada pelancong-pelancong yang datang daripada luar negara. Jadi jika mereka membeli barang-barang yang bernilai tinggi, ada cukai barang bernilai tinggi ni, apabila mereka nak keluar daripada negara, mereka boleh dapat balik cukai yang mereka bayar tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas Menteri Keuangan membentangkan belanjawan untuk 2024 ni, biasanya akan dibentangkan juga rang undang-undang keuangan ataupun finance bill. Dalam rang undang-undang itu, perincian berkenaan dengan cukai-cukai yang diumumkan ini akan dapat kita ketahui dengan lebih terperinci lagi. Setakat ini rang undang-undang itu belum dimuat naik di laman sesawang Parlimen, tapi mungkin ahli-ahli Dewan Rakyat sudah dapat membaca rang undang-undang itu, kerana biasanya ianya dilampirkan bersekali dengan ucapan belanjawan. Jadi sekiranya ada rang undang-undang itu, kita boleh tengok dengan terperinci lah bagaimana pelaksanaan cukai keuntungan modal terutamanya, kerana ianya mungkin melibatkan pengiraan-pengiraan tertentu, ada pengecualian tertentu, dan mungkin jika macam saya sebut tadi, ada penggunaan indeks inflasi bagi memastikan kita membayar cukai berdasarkan keuntungan yang sebenar, bukannya disebabkan kenaikan harga barangan. Jadi mungkin kita dapat jelas lagilah perkara itu apabila rang undang-undang keuangan berkenaan dengan pindaan-pindaan undang-undang yang terbabit dengan belanjawan 2024 ini dibentangkan di Parlimen dan akan dibahaskan sebelum ianya diluluskan. Jadi inilah 3 cukai yang saya nampak disebut dengan begitu jelas oleh Menteri Keuangan, iaitu tentang kenaikan kadar cukai perkhidmatan daripada 6 kepada 8%, tertakluk kepada sektor-sektor tertentu, ada yang dikecualikan dan ada yang ditambah skop cukainya. Dan yang kedua ialah cukai keuntungan modal yang disebut 10% tu, cuma kaedah pengiraannya kita kena tunggu apabila rang undang-undang keuangan yang terperinci dibentangkan. Dan cukai yang ketiga ialah cukai barangan mewah 5 hingga 10%, tetapi pelancong-pelancong yang datang dari luar negara akan dikecualikan daripada cukai berkenaan. Jadi saya haraplah komen-komen awal tentang 3 cukai yang dibentangkan dalam bajet tadi akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang perniagaan masing-masing, khususnya dalam membentuk bajet bagi bisnes masing-masing. Kita sebagai usahawan kena ada perancangan yang terperinci berdasarkan perkembangan terakhir, agar perjalanan perniagaan lebih terpandu dan menepati realiti ekonomi dan juga perundangan yang ada pada tahun depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.